Okey, untuk seterusnya adalah untuk kita memilih kategori. Okey, so dekat sini dah ada satu jadual berkaitan dengan kategori. So diberitahu sekiranya produk jumlah jualan sesuatu produk adalah dalam anggaran 1000 sehingga 3999 lah, sebab kita buat kat sini 4000 ke atas dah lebih kategori dia lain. So yang 1000 dia akan letakkan kategori di sini, dia akan nyatakan low demand contohnya. Kemudian kita nak check yang 4000 jualan dia, kita nak letak average demand. Kemudian 8000 ke atas kita akan letak sebagai top seller. So macam mana kita nak masukkan kategori ni dalam table ni tanpa kita tengok satu persatu? Kan kita nak tengok satu persatu, ni 5000, so kita pun pilih oh ini mungkin average demand, letak. Kemudian ni 8000 ke atas, so kita type kat sini top seller. So agak leceh sebab dekat dalam ni kita hanya ada 6 produk sahaja. Kalau kita ada lebih daripada 6 produk, contohnya ada 80 produk, 100 produk, so macam mana kita nak letak? So kita gunakan formula untuk kita memilih kategori. So untuk pilih kategori, formula yang perlu kita masukkan adalah menggunakan VLOOKUP. Okay, dekat sini ya, VLOOKUP. So kita double klik. Kemudian kita pilih apa yang kita nak tengok ataupun nilai apa yang kita nak tengok. Okey, yang pertama kita ambil nilai yang ni lah. So kita nak tahu nilai ni apa kategori dia. Adakah kategori low demand, average demand ataupun top seller. So selepas kita klik kolom ni K6, so kita tekan koma. Kemudian kita akan masukkan table ni. Okey, so keseluruhan table ni lah kita akan masukkan. So nanti komputer akan baca lah adakah nilai ni di mana kedudukan dia, 1000, 4000 ataupun 8000, dan dia akan tengok kategori mana yang ada. So disebabkan kita hanya ada 2 sahaja pilihan, so dekat sini kita letakkan 2, kemudian kita tutup kurungan dan kita tekan enter. So secara automatik dekat sini dia akan keluar average demand. Sebab apa average demand? Sebab jumlah jualan ni adalah melebihi 1000 tapi tak sampai 8000. So sebab tu dia keluar dekat sini average demand. Okey, untuk kolom yang kedua, ketiga sehingga produk yang keenam, boleh tak kalau kita nak drag? Okey, kita cuba dan kita tengok apa hasilnya. Sebab yang tadi semuanya kita klik and drag kan. Yang ni kita klik and drag, yang ni pun sama, yang profit pun sama. So untuk kategori, kita cuba buat kaedah yang sama, boleh atau tidak. So kita klik dan kita tarik. So ini hasil dia. So kita dapat lihat tiba-tiba dia keluar not available. Maksudnya data tidak ditemui. So kenapa ini berlaku? So kita tengok pada formula Tengok pada produk yang pertama. So kita tengok, kita pilih data ini, kemudian kita pilih table ini untuk kita jadikan sebagai rujukan. Kita tengok pada yang kedua. Kita tengok data masih lagi betul data yang kedua, tapi kita tengok pilihan table ni, dia dah turun satu petak ke bawah. Okey, kita tengok yang seterusnya. So dia dah turun lagi ke bawah. So dekat sini tidak ada data. So macam mana kita nak kekalkan? Maksudnya untuk semua kategori dia masih lagi memilih table ataupun merujuk kepada table yang sama untuk perbandingan. So kaedah yang perlu kita buat adalah, okey, pada formula ni yang asal ni, okey, kita tengok pada bahagian formula di atas, kita kena nyatakan bahawa kita nak table ni hanya pada bahagian ini sahaja dijadikan sebagai rujukan. So kaedah dia adalah kita masukkan tanda dollar pada sebelum huruf L dan selepas huruf L, kemudian pada huruf M dan sebelah kanan huruf M. So dengan kaedah ini dia menunjukkan bahawa apabila kita drag formula ni nanti, petak rujukan ataupun table yang akan dirujuk masih lagi table yang sama. So mari kita cuba.
So kita pergi lagi, kita buat kaedah yang sama untuk click and drag. Okey, so tengok hasil dia. So yang pertama, formula dia rujuk pada nilai yang pertama pada table yang ini. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. So tengok, dia pergi kepada nombor yang kedua, tapi dia masih merujuk pada table yang sama. Tengok yang kelima, masih lagi merujuk kepada table yang sama. So itu kaedah dia untuk kita dapatkan ataupun untuk kita memaklumkan kepada komputer bahawa kita nak rujuk kategori yang sama.